Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi boleh berada dalam keadaan iman dan Islam, dan kita sambung balik perbincangan kita berkaitan dengan al-fiqhul manhaji ala madhhab Syafi'i. Kita berhenti pada bab nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Inilah fiqh Islam, inilah sifat Islam, yang mana sifat Islam itu secara umumnya dipanggil oleh para ulama sebagai wasatiyah. Walaupun sebahagian sarjana Muslim menterjemahkan perkataan wasatiyah itu dengan sederhana, tapi saya agak kurang setuju, kerana Islam itu bukan bersifat sederhana. Kerana sederhana itu mungkin boleh difahami dengan konotasi yang negatif. Maknanya nak sederhana Islam ni, kalau solat tu 4 rakaat buat 2 sudah sederhana tu. Buat 4 tu bersungguh-sungguh sangat. Sedangkan Islam dia tak kata gitu. Dia katakan buat 4 lah bagi sah, kan? Macam wuduk kan, kita ada rukun dia, kita ada syarat dia, maka kena penuhi syarat-syarat dan rukun-rukun itu, buat sungguh-sungguh. Tapi yang tu bukan dipanggil sebagai melampau ataupun teroris, ataupun dipanggil sebagai apa, ekstremism. Taklah dinamakan sebagai ekstremism, kerana benda tu dituntut. Habis tu, apa yang dimaksudkan dengan wasatiyah Islam ini? Wasatiyah Islam ini maksud dia ialah seimbang. Makna Islam ni bukan hanya suruh beriman. Islam juga, dia bukan hanya cerita tentang rukun iman. Ya, ada hadis tentang rukun iman, ada hadis tentang rukun Islam. Tetapi dalam masa yang sama, Islam juga menceritakan dalam Al-Quran dan dalam hadis perkara-perkara yang boleh membatalkan Islam, perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Jadi kita sebagai Muslim tidak hanya boleh berpada dengan rukun-rukun Islam dan rukun iman, kena tahu juga perkara yang membatalkan Islam dan membatalkan iman. Bukan kita nak pergi batalkan iman kita ataupun batalkan Islam kita, tetapi sekurang-kurangnya kita tahu apa perkara yang boleh membatalkan Islam supaya kita jauhi. Maka bila kita berbincang dalam fiqh pun, kita akan bincang benda yang sama. Kita bukan hanya belajar benda yang boleh menjadikan salat itu sah semata-mata. Kita juga kena tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan salat, perkara yang boleh membatalkan ibadah, supaya kita tidak terjebak di dalam perkara yang boleh membatalkan salat, dalam membatalkan ibadah, sedangkan kita tak sedar perkara itu membatalkan. Sedangkan kita ingat, oh benda ni sah lah salat aku ni. Itu yang dipanggil sebagai seimbangnya Islam. Seimbang Islam tu kerana bersifat dengan sifat yang bukan hanya cerita benda yang bagi sah, dia cerita juga benda yang bagi batal. Itu di antara khasais, di antara ciri-ciri Islam yang istimewa lah. Okey. Jadi bila kita berbicara tentang nawaqidul wudu, sebelum ni kita dah bincang tentang makruhatul wudu, benda-benda yang makruh dalam wudu. Hari ni kita nak bincang tentang nawaqidul wudu, perkara yang boleh membatalkan wudu. Yang pertama dia kata wa yantaqidul wudu bi khamsati asya'a. Siapa bawa buku bahasa Arab? Ke semua bawa buku bahasa Melayu? Yang bawa buku bahasa Melayu ni tak faham Arab lah. Ke faham tapi saja nak beli yang bahasa Melayu. Dia kalau siapa yang boleh bahasa Arab tuan-tuan,
siapa-siapa yang boleh berbahasa Arab? Mana student UIA sini? Semua tengok orang lain kan? Saya, student-student saya haramkan bawa kitab Melayu kalau dia boleh berbahasa Arab. Student UPSI yang belajar dengan saya, haram. Saya akan cari buku yang tak ada terjemahan. Abu Talha jangan promosi kat sana. Cik. Dia nak promosi dekat orang awam boleh lah. Yang terjemahan sebab yang boleh bahasa Arab kena baca buku Arab. Baik. Kita baca wayan taqidul wudu. Terbatalnya wudu bi khamsati asya'a. Kenapa baca asya'a? Nanti dalam kelas nahwu kita bincang kan. Okey. Yang pertama dia kata kulli ma kharaja min ahadis sabilain. Semua benda yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Qubul dan dubur, min baulin au ghaitin au damin au rihin. Semua objek yang keluar daripada salah satu ataupun kedua-dualah, jalan, qubul dan dubur, sama ada berbentuk air kencing, najis, darah ataupun angin, membatalkan wudu. Okey. Qala ta'ala law jaa ahadum minkum al-gha'id ataupun min al-gha'id ay makan qada'il hajah wa qad qada hajatahu min tabarruzin aw tabawul. Dia kata Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, orang yang berhadas ini ialah orang yang datang daripada ghaid. Ghaid ni maksud dia orang yang datang daripada tanah yang rendah, iaitu apabila dia qada hajat lah. Min tabarruzin aw tabawul, sama ada dia pergi buang air besar ataupun buang air kecil. Wal ghaid huwal makal al munkhafid. Ghaid itu ialah tempat yang rendah. Wa fi mithlihi tuqdal hajah min tabarruzin aw tabawul. Tempat yang rendah, yang mana tempat itu biasanya orang Arab zaman dulu dia tak ada RNR. Jadi bila dia musafir, dia akan cari tempat yang rendah supaya orang tak nampak bila dia buang air. Okey. Wal ghaid, ini ulang. Tak di belakang bukit supaya orang tak nampak lah. Orang di balik bukit tu. Kalau kita pergi jalan kat highway kan, kalau kita turun bawah sikit tepi tu longkang, orang depan boleh jenguk datang. Sebab zaman dulu tak ada bas, nasib baik. Dia nampak kepala tapi tak nampak kemaluan. Sebab rendah kan. Sebab tu zaman dulu kalau nak buang air kan ada hadis kan, tutup muka kan, tutup kepala, tutup muka. Sebab zaman dulu tak ada toilet, jadi tempat rendah tutup supaya orang tak nampak lah. Tempat tu dah rendah, jadi kemaluan kita tak nampak. Jadi orang nampak kalau nak tutup pun tutup muka lah, cover lah. Tak ada orang bising, ui kan, dolah buang air, baru 5 minit tadi buang kan. Tak ada orang tegur gitu kan, tutup. Tapi yang riwayat kata kalau masuk toilet tak tutup kepala, nanti syaitan ambil najis lumur atas kepala, yang tu tak ada lah. Tak ada lah, yang tu reka lah kan. So kita sekarang ada toilet tu ada tutup, ada pintu kan, jadi tak perlu pun tak apa pakai tutup kepala tu. Tak perlu lah, sebab dah ada. Maksud dia supaya lebih menutup, lebih sopan. Itu maksud dia, objektif di sebalik arahan tutup kepala dan kelubung tu, supaya dapat menutup lah. Baik. Warawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yaqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya,
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima salat salah seorang daripada kamu apabila dia berhadas sehinggalah apabila dia berwuduk. Faqala rajulun min ahli Hadramaut, mal hadatsu mal hadatsu ya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia mengajar lah, mungkin dia riwayat daripada anak murid dia tabi'in, maka salah seorang daripada lelaki daripada Hadramaut, daripada Yaman, dia tanya, dia kata, mal hadatsu ya Abu Hurairah. Hadas tu apa? Sebab Abu Hurairah riwayat, Nabi kata Allah Ta'ala tidak terima salat salah seorang daripada kamu apabila dia berhadas, melainkan dia berwuduk. Kena wuduk dulu. So dia nak faham apa makna hadas. Abu Hurairah kata, qala fusa'un aw durat. Yang ni kalam Abu Hurairah, yang ni bukan hadis. Tadi hadis, Allah Ta'ala tak terima salat salah seorang daripada kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Orang tanya kepada perawi, iaitu Abu Hurairah, apa itu hadas ya Abu Hurairah? Abu Hurairah menjelaskan maksudnya fusa'un aw durat. Maksud hadas itu ialah fusa'. Fusa' ni maksud dia angin yang keluar daripada lubur tapi tak ada suara. Tu fusa'. Tu saka. Dia tak ada suara lah, yang tu dipanggil fusa'. Yang ada suara dipanggil durat. Ulama yang mensyarahkan hadis ni, dia berbincang, kenapa Abu Hurairah khaskan hadas pada dua benda ni, sedangkan hadas tu bukan hanya pada kentut je. Adakah bahasa yang lebih sopan daripada kentut? Buang angin kan? Tapi biasanya kalau buang angin tu orang tak apa nak faham kan, kentut lah. Okey. Kenapa Abu Hurairah dia khaskan pada kentut? Apa dia sebut kentut? Sedangkan kentut tu bukan semata-mata hadas. Ada buang air besar, ada buang air kecil. Tapi dia khaskan kepada kentut. Pasal apa? Ulama beza pendapat. Pendapat yang pertama kata, seperti yang disebut oleh Ibn Daqiq Al-Aid dalam kitab di Ihkamul Ahkam, masa dia syarahkan hadis ni, dia kata berkemungkinan Abu Hurairah masa dia ditanya dengan soalan ni, dia faham orang tu sebenarnya dah faham dah, yang buang air besar buang air kecil ni memang dah faham dah, memang itu hadas. Cuma Abu Hurairah faham dia ni ada satu benda yang dia tak faham lagi, iaitu kentut. Sebab kentut tak perlu basuh punggung. Kita kalau kita buang air besar, kita kena basuh tempat keluar najis tu. Lepas tu kita ambil wuduk. Okey lah. Faham lah kan? Kalau kita kencing, kita kena basuh kemaluan. Lepas tu kita ambil wuduk. Okey lah. Boleh faham lah. Tapi kalau kentut, tuan-tuan basuh tak punggung? Tak basuh. Jarang basuh. Ustaz kata basuh, mengaku pun tak. Kan? Macam mana nak basuh? Kalau pergi basuh, nampak sangat lah kan? Kantoi lah. Tiba-tiba bau je. Siapa buat ni? Siapa yang angin? Siapa teruk betul kan? Bau teruk betul. Padahal dia punya ciri-ciri munafik. Jadi orang yang buang angin ni dia tak basuh. Sebab tu Syatibi sebut dalam Muwafaqat, dia kata sebab itu ibadat ni melangkaui pemahaman fikiran, melampaui akal. Benda-benda ibadat yang bersifat ta'abbudi, semata-mata ibadat ni, punggung yang buat salah, muka yang kena basuh. Melampaui. Dia melampaui akal. Jadi Abu Hurairah nampak dia tak faham bab kentut lah. So sebab tu Abu Hurairah sebut. Ada yang kata, dan agak kuat agak, tafsiran dia agak kuat. Ada yang kata Abu Hurairah sebut fusa au durat ni sebab dia sebut yang adna, dia sebut yang paling ringan. Maksud yang paling ringan tu apa? Kalau yang lebih teruk daripada tu, mestilah kena. Sebab yang kecil pun kena. Faham tak? Macam ada hadis Bukhari kan, la qat'a illa fi rub'i dinar.
tidak dipotong tangan itu bila mencuri, melainkan pada rubuk dinar. Berapa rubuk dinar? 1/4 dinar. Berapa? Kita bagi assignment lah. Minggu depan cari ya. Berapa 1/4 dinar di zaman Nabi? Hari ni berapa nilai dia? Sebab nak tahu ni orang mencuri kena potong tangan ni. Okey, Nabi kata tidak dipotong tangan melainkan pada 1/4 dinar. Nabi tak sebut had tinggi, Nabi sebut had yang rendah supaya nak bagi tahu tara ni kena. Lebih daripada tu mestilah kena. Faham? Itu maksud dia. Okey. Maka pandangan ini disebut oleh Ibn Battal dalam Syarah Bukhari. Okey. Abu Hurairah sebut orang yang berhadas, iaitu orang yang berhadas ini adalah orang yang keluar sesuatu daripada dua jalan lah, qubul dan dubur. Baik. Ulama bincang lagi. Ulama bincang, kalau keluar sesuatu daripada qubul ataupun dubur, sesuatu yang bukan najis, bukan air kencing, bukan darah. Contohnya keluar cacing. Batal tak wudu? Dia tak buang air besar, keluar cacing. Ataupun keluar duit shilling. Dia pergi toilet, tengok-tengok keluar duit shillingnya. Yang lain tak keluar, kering. Ataupun keluar guli 2-3 biji. Ni bila kita bincang fiqh ni, kadang-kadang ada orang dia macam ketawa kan. Takkan keluar biji guli 2-3 biji. Lapar sangat ke makan guli? Tak, ini masalah ini yang dipanggil dalam fiqh, dipanggil fiqh iftiradi ataupun fiqh tawaqqu'at, fiqh jangkaan. Sebahagian salaf tak suka. Imam Malik tak suka. Imam Malik tak suka benda ni. Kalau ni dia tak suka. Tunggu berlaku baru bincang. Tapi Abu Hanifah cukup suka. Dia pun salah tak? Tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah dan sebahagian fuqaha di zaman itu, dia membicarakan kebarangkalian ni sebenarnya hari ni membantu kita. Kerana mungkin benda tu tak berlaku zaman dia orang, tapi hari ni berlaku. Jadi kita tak payah susah-susah ijtihad lah. Dah ada. So kita ambil je lah, taklid je lah. Cuma ulama sebutlah jangan melampau-lampau sangat lah. Kita nak anggarkan ni biar benda tu mungkin berlaku. Tapi kalau pelik ganjil sangat, tak payah bincang lah. Nampak kan? Jadi ulama bincang, kalau yang keluar tu bukan najis, sesuatu benda yang ganjil, nadir, duit shilling ke, cacing ke, guli ke, kan, handphone ke, ulama beza pendapat. Yang pertama, pendapat daripada Syafi'i sendiri, dia mengatakan batal wudu walaupun yang keluar tu benda yang ganjil. Ya? Batal. Sebab Syafi'i dan Hanbali dia kata batal. Sebab apa? Sebab dia kiaskan dengan buang air besar dan buang air kecil. Dia kias. Dia kata kalau buang air besar pun batal, buang air kecil pun batal, maka semua benda yang keluar daripada jalan tu batal. Yang penting keluar. Okey. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua ialah pendapat Maliki yang mengatakan tidak batal kalau keluar benda ganjil. Maknanya kalau keluar shilling tak batal. Kerana dia kata yang batal ni benda yang buang, disebut dalam hadis, dalam dalil, buang air besar, buang air kecil, keluar darah haid, darah istihadah. Yang lain tak disebut, angin, yang lain tak disebut. Maka bila tak disebut, kekal dia tak membatalkan wuduk lah, selagi mana ada dalil. Dia tak guna kias dalam bab ni. Okey. Hanafi tidak membatalkan wuduk jika yang keluar tu benda yang ganjil, kecuali kalau benda yang keluar tu najis. Kalau benda yang keluar tu ganjil dan najis,
baru batal. Seperti tadilah darah istihadah, dia ganjil lah. Bukan semua orang kena istihadah. Dan darah yang keluar tu dikira sebagai najis, maka yang tu batal wuduk. Sebab tu orang istihadah kena ambil wuduk setiap kali waktu salat. Lain. Okey. Tak setuju. Tuan-tuan, bila beza pendapat ni, saya tengok benda ni memang benda ijtihad lah. Dalil tak sebut. Dalil tak sebut. Agak-agak tuan-tuan rasa mana yang lebih aula ataupun yang lebih utama untuk kita pegang? Saya tengok mazhab Syafi'i agak lebih ihtiyat lah, lebih berjaga-jaga dalam bab ni. Maka kita ambil yang Syafi'i dan Hanbali. So apa saja yang keluar membatalkan wuduk lah. Okey. Itu perbahasan pertama. Perbahasan yang kedua, keluar angin daripada kemaluan perempuan yang kubul, daripada kubul lah. Batal wuduk ke tidak? Laki memang jarang lah. Orang perempuan kadang-kadang dia kata keluar macam keluar angin, tapi bukan kot belakang, kot depan. Ulama bincang. Mazhab Syafi'i kata dia batal wuduk. Batal, dia kata. Apa saja yang keluar batal. Hanafi kata tidak batal, tapi sunat dia ambil wuduk. Ada sebahagian fuqaha kata kalau keluar kena tengok ada bau ke tak. Kalau bau macam bau kentut, maka dia datang daripada dalam, maka batal. Kalau tak ada bau, maka mungkin bukan datang daripada dalam, mungkin bergerak-gerak tu, maka angin masuk dan angin tu keluar balik. Jadi saya tengok macam ganjil sangat kot kan, tak tahu. Tapi mungkin kalau jadi boleh ambil wuduk kot kan. Saya cenderung pada yang kata tak batal. Baik. Apa lagi yang keluar daripada dua jalan ni? Mani. Air mani ya. Mani pada majoriti ulama membatalkan wuduk kecuali mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata keluar air mani tak batal wuduk, tapi mewajibkan mandi. Dia kata oleh kerana dah wajibkan mandi, benda tu lagi besar. Baik. Yang kedua, air wadi pun batal wuduk. Air wadi. Apa air wadi? Air yang keluar bila kita terlampau penat pun membatalkan wuduk. Air mazi juga membatalkan wuduk. Baik. Ulama berbincang lagi. Satu lagi masalah, iaitu kalau satu orang dia tidak buang air melalui jalan dubur ataupun qubul. Tuan-tuan, ada tak orang lahir dalam keadaan dubur dia tak ada? Ada. Ataupun katalah dah tak boleh pakai, so doktor tutup jalan, maka dia tebuk lubang. Batal tak wuduk? Ada mazhab seperti mazhab Syafi'i, dia kata kalau kita tebuk perut atas pusat, daripada pusat ke atas, kalau tebuk kawasan atas tak batal. Dia macam muntah, sebab dia belum beristihalah, dia belum transform, makanan tu belum transform lagi jadi najis. So dia macam kita muntah lah kalau kita tebuk daripada pusat ke atas. Tapi kalau tebuk pusat ke bawah, bahagian usus lah, maka membatalkan wuduk. Tapi ni zaman dulu kot. Hanbali kata tak kisah belah atas ke belah bawah ke, tebuk, yang penting kalau keluar tu tai, batal wuduk. Ataupun yang keluar tu air kencing, batal wuduk. Rasanya mazhab Hanbali lebih tepat dalam isu ni lah. Kan sekarang ni kalau orang duduk hospital, dia dah pakai bag kan, bag air kencing,
beg untuk najis apa ni, kalau dia tak mampu, jalan dia tu tutup, kalau yang keluar tu adalah najis, maka batal wuduk dah. Tapi macam mana Ustaz? Dia pakai beg tu sepanjang masa, batal je lah wuduk dia. Kita kata kalau dalam keadaan itu, kalau dalam keadaan itu dia kena juga ambil wuduk setiap kali waktu salat, qiyas dengan orang istihadah lah, dan orang yang kencing tak lawas. Kan orang kencing tak lawas kan, sentiasa keluar air kencing dia, ataupun sentiasa asyik kentut dia mengambil hukum orang istihadah, iaitu dia boleh untuk salat selagi mana dalam waktu yang sama. Dia ambil wuduk di awal waktu, azan aja ambil wuduk. Ambil wuduk siap-siap, dia boleh salat berapa banyak salat yang dia nak. Satu salat fardu dan salat-salat sunat yang lain dia boleh buat. Sampai habis waktu azan lain, dia kena ambil wuduk lain. Ya? Habis tu yang beg najis yang dia pakai tu, kalau boleh buka, tinggalkan sekejap, boleh tinggal, supaya dia tidak menanggung najis. Tapi kalau tak mampu, tak ada benda nak dicabut contohnya kan, kalau cabut pula boleh makan kos banyak lagi, doktor pula marah, dia nak pergi gunting pula harta kerajaan apa semua ni, maka tak perlu gunting, dia boleh salat dalam keadaan itu, kerana itu saja yang dia mampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Sekadar yang kamu mampu. Ada kes dia memang dia tak ada kencing dah. Macam hemodialisis, kawan saya dari negara, dia macam cuci darahnya tu, dia kencing sebenarnya, dia singkirkan air kencing, dia keluar darah, dia masuk balik, masa darah keluar tu dia singkir air kencing. Oh yang tu kan, betul juga kan. Mana dia tak kencing langsung lah. Tak kencing langsung. Tak pernah tahu tak. Nanti saya cari fatwa kalau ada kan. Tapi kalau macam tu sebenarnya dah mengikut maksud lah kan. Maknanya dah keluar air kencing tu. Dia sikit air kencing juga sebenarnya. Dari segi saintifiknya. Ya, dari segi saintifik, kalau mengeluarkan bahan dalam air kencing, maknanya dia ikut mazhab Hanbali, Batal. dia batal lah. Memang dia tak kencing lah dia. Tak kencing. Oh. Dahsyat. Kira batal lah. Kalau ikut mazhab Hanbali, kira batal lah. Baik. Apa dalil mazhab tadi yang kata yang keluar selain daripada, ini perbahasan lain. Ma kharaja min ghairi sabilain. Apa yang keluar daripada selain daripada dua jalan tadi. Bukan tebuk, bukan apa. Dia keluar, katalah ikut mulut, muntah, ataupun keluar darah ke hidung, ataupun luka. Batal ke tidak wuduk? Ulama berbeza pendapat. Yang pertama, sebelum kita bincang isu yang khilaf, ada benda yang dia orang sepakat. Dia belajar fiqh ni. Sebab tu orang yang belajar fiqh ni sebenarnya orang cerdik. Saya cakap terang, orang belajar fiqh adalah orang yang cerdik. Sebab dia boleh beza mana benda kita khilaf. Tuan-tuan, masa saya balas risalah dengan seorang ustaz PAS, tuan-tuan faham tak? Panjang sangat. Tak faham? Nanti tunggu, kita ada kuliah khas nanti insyaAllah di Penang kan? Dia orang akan buat live stream lah. Jamaah muslimin antara fakta dan salah faham, insyaAllah. Cuma orang yang cerdik, dia akan cari di mana nuqtatul ikhtilaf, ataupun titik perbezaan, ataupun mahallun niza'. Contoh, saya bila berbahas dengan dia, bila saya tulis risalah, saya kritik dia. Saya kritik dia apa? Saya kritik dia, saya kata, antara kritikan saya lah, dia kata pandangan ulama yang kata jamaah muslimin itu ialah sahabat, jamaatus sahabah, pandangan ni pandangan yang totally salah.
Sebab At-Tabari masa dia pilih pandangan yang berbeza dengan pandangan ni, dia pilih pandangan lain, dia kata was-sawab, perkataan sawab tu yang benarnya, maka dia kata pandangan yang dia tak pilih tu total salah, bukan khilaf muktabar lagi, bukan sekadar tidak kukuh, tapi salah. Dia ada beza tu. Kan kalau benda tadi macam tadi kita bincang, ada benda ijtihad, yang ni kata macam ni, yang ni kata, kita kata yang ni semua ada dalil, tapi yang lebih kukuh adalah satu. Yang lain tu adalah kekuatan, tapi tidak sekukuh yang kita pilih. Yang tu khilaf muktabar dia panggil. Ada khilaf yang tidak muktabar, khilaf yang tidak tidak diiktiraf. Makna apa? Bila satu orang kata salat zuhur itu wajib, tiba-tiba ada orang kata itu sunat je. Tu khilaf tak muktabar tu. Pandangan yang kata sunat tu tak muktabar. Okey. Dia kata pandangan yang kata jama'atus sahabah, yang mentafsirkan jamaah muslimin itu jama'atus sahabah tidak muktabar. Sebab Tabari kata dengan perkataan as-sawab. As-sawab tu bila disebut dalam kitab fiqh, maknanya khilaf tu khilaf tak muktabar. Maka saya kritik dia. Saya kata tak betul. Kita tak boleh buat keputusan macam tu. Melainkan kita kena tengok dalam kitab Tabari sendiri, iaitu kitab tafsir dia yang paling agung, tafsir At-Tabari tu. Kita kena tengok berapa tempat Imam Tabari sebut perkataan as-sawab, dan apa jenis khilaf yang disebut perkataan as-sawab tu. Maka saya bawa bukti. Ada khilaf yang muktabar, tapi Tabari tetap memilih menggunakan perkataan as-sawab. So pandangan tu pada saya tidak begitu tepat lah dari sudut metodologinya. Kajian akademik tak boleh gitu. Dia tak boleh main teka-teka, tak boleh. Dia mesti ada istiqra', mesti ada penelitian secara menyeluruh terhadap kitab Tabari, sehingga baru kita boleh keluarkan metodologi At-Tabari. Itu titik perbezaan antara saya dengan dia. Saya bukan kata tak boleh kena raikan khilaf ni. Saya ada kebarangkali ada ruang untuk kita kata khilaf, tapi nak kata ia khilaf bukan muktabar, itu benda saya tak setuju. Tapi kalau awak nak tarjih satu pandangan, nak pilih satu pandangan, nak tolak pandangan yang lain dengan kata ia tidak kukuh, okey. Itu bukan masalah khilaf. Itu bukan masalah kita berbeza di sini. Masalahnya awak kata khilaf tak muktabar khilaf tu. Saya kata khilaf tu khilaf muktabar. Tapi awak nak tarjih, awak ada hak, saya pun ada hak untuk tarjih. Kerana masalah ni masalah khilaf yang muktabar. Boleh faham? Itu yang susah bila tulis tu. Jadi orang duk pening, apa benda yang diorang sembang kan? Ada pula dia, tuan-tuan, saya nak nasihat sikit lah. Kita kalau kita malas membaca, kita jangan marah orang menulis. Faham? Ada orang bila saya tulis, ini semua membazir masa umat berpecah belah. Tolong, come on lah, menjawab dalam risalah, dalam kitab ni, ulama dulu pun buat. Imam Syafi'i tak puas hati dengan Imam Malik, dia tulis kitab dia kritik pandangan guru dia. Kita tak puas hati, tak setuju, kita tulis lah. Kalau dia tak setuju balik, dia tulis balik. Kita tak setuju, kita tulis panjang lagi. Macam tu lah akademik. Tapi kalau kita jumpa atas pentas, kita salam, kita senyum. Bukan makna bila kita berbalas risalah tu, bila aku jumpa jenis nak bergusti saja, tak. Ni masalah perbahasan ilmiah, perbahasan akademik. Saya tak kutuk awak, tak kutuk saya. Saya cuma bagi tahu kelemahan awak, awak bagi tahu kelemahan saya. Kan? Itu benda biasa dalam dunia akademik, benda tu benda biasa. Bahkan dalam Viva pun kalau kita tulis tesis, penyemak kritik kita, memang dia tak kasih can lah. Kan? Rasa nak menangis pun ada masa tu. Hang tak kesian ke kat aku ni, depan-depan orang aku kena hantam tapi kita jawab lah selagi mana yang dia tak faham, kita bagi tahu. Kita faham benda ini, perbahasan ilmu, perbahasan yang biasa. So kalau kita malas membaca, jangan marah orang menulis. Biar orang tulis. Kita malas, duduk dan diam. Supaya orang tak tahu kita malas. Kita bising-bising, satgi orang tahu confirm tak baca, kan? Okey. Di mana mahallun nizam? Okey.
Bila sesuatu yang keluar daripada jasad, sesuatu yang keluar daripada jasad, yang ulama tak beza pendapat, kalau benda tu bukan najis, dia tidak membatalkan wuduk. Contoh yang keluar daripada jasad apa? Yang bukan najis, hingus. Dia tidak membatalkan wuduk. Air mata, dia tidak membatalkan wuduk, walaupun dia keluar daripada badan. Kan? Apa lagi? Tarik telinga, peluh, tidak membatalkan wuduk. Yang ni tak ada khilaf. Okey. Tapi kalau benda tu najis, benda yang keluar daripada jasad tu najis, ikut pandangan mazhab lah. Contohnya, mazhab majoriti kata darah yang keluar daripada insan itu najis. Contoh, walaupun ada sebahagian kata tak najis lah. Tapi pendapat yang kata najis, mereka berbeza pendapat. Kalau darah keluar daripada jasad, adakah ia membatalkan wuduk ataupun tak? Contoh, muntah. Kita dah tarjih dulu, muntah tidak najis. Tapi majoriti ulama' dia kata najis. Jadi kalau kita muntah, adakah membatalkan wuduk ataupun tidak? Darah tadi bukan hanya luka lah. Kalau orang keluar darah ke hidung, dia ada satu, biasa kena. Kalau orang Perak dia panggil darah lindung, dia keluar darah ke hidung. Biasa budak lah kena. Jadi orang kata kalau kena tu, kena basahkan kepala dia supaya sejuk, letak ais kan. Jadi batal ke tidak? Itu dipanggil dalam bahasa Arab ru'af. Ru'af. Okey. Mazhab Hanafi, dia kata membatalkan wuduk jika yang keluar itu najis, jika yang keluar tu dia mengalir. Contohnya macam darah. Kalau darah tu mengalir keluar daripada tempat yang luka tu, maka batal wuduk. Dia kata. Sebab ada hadis, al-wudu' min kulli damin sa'il. Wuduk itu wajib apabila keluar darah yang mengalir. Tetapi hadis ni dhaif kerana sanad dia terputus dan ada dua perawi yang majhul. Tidak sahih lah hadis ni, tidak boleh menjadi hujah. Tuan-tuan faham ke apa maksud boleh tak boleh jadi hujah? Apa maksud? Boleh jadi hujah. Tidak boleh digunakan untuk menolak satu yang untuk menetapkan satu hukum. Sebab ada orang ni kadang, alah hadis dhaif pun tak boleh hujah je, boleh beramal. Kita tengok di komen tu macam tak faham. Tidak boleh dibawa hujah ialah tidak boleh digunakan untuk menetap hukum. Tu maksud tidak boleh berhujah dengannya. Bukan ada orang faham tidak boleh dibawa hujah. Maksud berhujah tu bila nak naik pentas nak berdebat tak boleh guna hadis tu. Bukan tu maksud dia. Maksud dia tak boleh bawa hadis ni, tak boleh guna untuk tetap satu hukum baru. Hadis ni bawa satu hukum baru apa dia? Al-wudu' min kulli damin sa'il. Wuduk wajib untuk setiap darah yang keluar dan dia mengalir. Di hukum baru. Boleh tak kita ambil hadis ni untuk beramal diri sendiri? Tak boleh kerana dia hukum baru. Kerana hadis ni dhaif. Nak kata wajib, kena bawa satu dalil yang kukuh, dalil yang sahih ataupun hasan yang boleh diguna untuk berhujah. Kerana kita nak tarik satu hukum baru, iaitu wajib ambil wuduk bila darah keluar secara mengalir. Itu maksud boleh bawa hujah. Boleh faham kan? Habis tu yang beramal tu, yang beramal ni sebenarnya dalam fadail amal, hukum tu dah ada. Hukum dah ada dah. Cuma datanglah satu dalil bagi tahu kelebihan hukum yang telah sabit dalam hadis yang sahih. Kira tarhib wa targhib. Tarhib wa targhib. Galakkan dan ancaman. Contoh ada satu hadis yang dhaif. Riba ini lebih dahsyat daripada 36 kali zina. Hadis ni dhaif. Macam mana riba boleh? Tapi riba, hukum haram riba dah datang ke belum? Dalam hadis yang sahih, dalam ayat Quran pun sebut. Jadi kalau kita sebut hadis ni, kita bagi tahu diriwayatkan daripada Nabi. Sanadnya dhaif. Tetapi Nabi nak memberi ancaman tentang besarnya dosa riba. Maka begini. Tak apa. Kerana kita bukan bawa untuk berhujah. Bukan nak tarik satu hukum baru. Bukan nak tetap satu hukum baru.
Hukum dah ada, cuma nak bagi ancaman. Boleh? Baru clear kan? Baru rasa, oh faham. Kalau tidak selama ni tidak boleh bawa berhujah. Maksud dia bukan maksud bila kita nak berhujah, nak debat dengan orang tak boleh bawa hadis ni. Tak. Berhujah maksud nak tetap satu hukum baru. Okey. Dalil yang kedua yang digunakan oleh mazhab Hanafi yang mengatakan apa saja yang keluar daripada jasad walaupun bukan daripada kubul ataupun dubur dan ia berbentuk najis membatalkan wuduk ialah hadis riwayat Ibnu Majah yang mana diriwayatkan daripada Nabi SAW bersabda, man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalas falyansarif waliyatawadda. Sesiapa yang ru'af, man asabahu qai', sesiapa yang masa di tengah salat tiba-tiba dia muntah, aw ru'af ataupun darah keluar daripada hidung dia, ataupun qalas ataupun cecair keluar daripada, bukan daripada perut. Kalau perut tadi muntah, dia keluar daripada dada, terkeluar macam kahak ke apa kan, terkeluar waktu dia tengah salat tu terkeluar, Nabi kata falyansarif, hendaklah dia beredar daripada salat dia. Hadis ni panjang lagi. Sebenarnya hadis ni digunakan oleh mazhab Hanafi untuk menetapkan hukum yang dipanggil sebagai al-bina. Mazhab Hanafi, kalau tengah-tengah salat itu kita kena benda ni, batal wudu. Bila batal wudu, keluar, falyansarif, keluar daripada saf, wal yatawadda, ambil wudu, balik masuk balik saf, sambung balik, semayang belakang imam, selagi mana tidak bercakap. Boleh. Tapi hadis ni tak ingat, tapi mazhab Hanafi guna. Itu dipanggil al-bina. Tapi kalau masa dia ambil wuduk tu, katalah tempat tu jauh kan, dia bercakap, dia tak bercakap, dia ambil cepat-cepat, dia datang, dia tertinggal satu rakaat, dia tambah satu lagi, kira dia masbuk lah. Tapi solat yang dia sebelum kena muntah tadi tidak terbatal, dikira. Itu style mazhab Hanafi. Kalau ikut jumhur taklah, kena solat lain lah, yang tadi tu kira batal lah. Boleh amal? Boleh amal kan? Hadis ni dhaif. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Dia daripada jalan Ibn Juraij, daripada ayahnya, daripada Aisyah. Nampak zahir dia okey lah, tetapi dia yang riwayat daripada Ibn Juraij ialah Ismail ibn Ayyash. Tuan-tuan tak faham, tuan-tuan bapak faham lah kan? Faham kan? Yang riwayat daripada Ibn Juraij adalah Ismail ibn Ayyash. Siapa Ismail ibn Ayyash? Ismail ibn Ayyash adalah orang yang dia ni asalnya orang Syam. Dia orang Syam lah, belah-belah Jordan, Syria ni. Dia ni seorang perawi yang mana kalau dia riwayat daripada orang selain daripada orang Syam, dia dhaif. Boleh? Pasal apa jadi macam tu? Sebab berkemungkinan dia tidak mahir bila dia keluar daripada Syam. Sebab zaman dulu bila nak keluar daripada Syam ni, buat haji lah antaranya. Bila buat haji, masa dia buat haji, dia pergilah berjumpa dengan ulama-ulama hadis di luar daripada Syam. Tapi dia tak bawa kitab nak tulis. So dia tak mahir lah, dia lupa. Jadi bila dia riwayat daripada orang yang bukan Syam, dia tak berapa kuat. Dia riwayat daripada Ibn Juraij. Ibn Juraij berasal daripada mana? Ustaz jangan tanya Ibn Juraij. Ustaz pun saya tak tahu berasal daripada mana. Beritanya Ibn Juraij, dia kata. Ibn Juraij berasal daripada Hijaz. Dia Hijaz, dia Al-Makki, orang Mekah. Tak silap dia orang Mekah. Al-Makki, Ibn Juraij. Jadi Ismail bin Ayyash riwayat daripada Ibn Juraij, dia sandarkan riwayat ni secara mausul dengan sanad yang bersambung. Sedangkan anak murid kanan Ibn Juraij meriwayatkan hadis ni secara mursal, tak disebut nama Aisyah, maka riwayat dhaif, tidak boleh digunakan untuk berhujah lah. Okey.
Baik, itu Hanafi. Hanbali dia kata, apa yang keluar daripada badan bentuk najis, hukumnya najis. Macam muntah, macam darah, dia kata batal wuduk kalau banyak. Kalau sikit tak batal. Tapi Hanafi tadi dia kata kalau muntah sikit tak batal. Dia muntah ni mesti mil'ul fam, mesti penuh mulut muntah. Kalau muntah sikit-sikit tu tak dikira dimaafkan, Hanafi. Okey? Hanbali pun dia kata kalau banyak lah, kalau sikit tak batal. Syafi'i dan Maliki kata tidak membatalkan wuduk. Muntah tak batal wuduk, darah pun tak batal wuduk daripada luka, tak batal wuduk. Kalau kena darah keluar ke hidung pun tak batal wuduk. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kisah seorang lelaki yang Imam Bukhari bawa dalam sahih dia secara muallaq. Imam Bukhari dia bawa satu kisah daripada Jabir secara muallaq, tak bawa sanad lah. Satu kisah di mana seorang sahabat Jabir dia salat. Nabi suruh dia dengan seorang orang muhajirin dalam perang Zatul Riqa. Nabi minta supaya dia dengan seorang orang muhajirin, Jabir ni Ansari, dia muhajirin, seorang muhajirin, dua orang ni untuk jadi guard lah malam bila dia orang semua tidur, dua orang ni jaga. Ribat. So, kawal lah. Tiba-tiba yang muhajirin tu pun tertidur. Masa sebelum dia orang tidur tu, dia orang serang satu tempat orang kafir yang mana dia orang berjaya colik seorang isteri yang kafir ni, jadikan hamba. Jadi suami dia marah. Suami dia tuntut bela. Suami dia kejar rombongan Nabi dan sahabat ni. Jadi bila nampak tidur, Jabir tengah salat, dia panah Jabir kaki. Jabir cabut. Dia panah sekali lagi, pun cabut. Dia panah sekali lagi, cabut. Orang pelik tengok, hang tak rasa sakit ke? Dia kata, rasa juga, tapi aku tengah syok baca surah Quran, jadi aku tak mau potong. Dahsyat tuan-tuan. Kita syok baca Facebook sampai lupa baca Quran. Dahsyat tau. Kita baca kisah ni, ajaib. Hadis ni riwayat Abu Daud, tetapi hadis ni juga tidak sahih. Walaupun sebahagian ulama kata sanad dia hasan. Albani kata hasan, Nawawi kata hasan, Al-Hakim kata sahih, Az-Zahabi kata sahih, Arnaud kata dhaif. Dan saya secara peribadi bila saya tengok sanad dia, saya kata dhaif. Sebab apa dhaif? Sebab ada seorang perawi, nama dia Aqil ibn Jabir, anak kepada Jabir, dia tidak dikenali. Orang yang kata hasan tadi ni, Ibnu Hibban pun kata hasan, Ibnu Khuzaimah kata hasan. Yang kata hasan ni sebab sebenarnya dia kata ada jalan lain yang menguatkan. Tapi saya semak, saya tengok yang jalan lain yang menguatkan tu adalah daripada jalan Waqidi. Waqidi walaupun dia ulama sirah, tetapi dalam hukum dia tidak begitu kukuh, tidak kuat. Bahkan Waqidi matruk dalam hukum, tidak boleh dipakai. Maka kita katakan riwayat ini tidak sahih. Tidak sahih. Habis tu ustaz lagi terror lah daripada diorang-diorang ni. Tak juga. Tapi kita disuruh untuk menilai dan mengkaji kan. So bila kita nilai, kita kaji, tengok tak sampai kepada sahih, kita kena bagi tahu lah. Sebab hadis kena berhati-hati. Ulama-ulama hadis yang sebelum ni kita hormatlah. Tapi kalau satu hari nanti saya jumpa jalan yang lain, sanad yang lain yang boleh menguatkan hadis ni, kita ubah pandangan lah. Setakat ni tak nampak lagi. Setakat ni tak nampak lagi. Jadi tiga-tiga pandangan. Mana pandangan yang rajih? Pandangan yang rajih ialah pandangan Syafi'i dan Maliki, walaupun dalil yang digunakan dhaif,
Tetapi oleh kerana tidak ada dalil yang mengatakan sesuatu yang keluar daripada badan walaupun najis selain daripada dua jalan tadi, selagi mana tidak ada perkara yang dalil yang kata batal, maka kekal ia tidak batal. Kerana wuduk asalnya tidak batal sehingga datang bukti mengatakan ia batal. Kecuali yang tadilah hemodialisis tadi kan, sebab dia kata air kencing dah keluar. Okey, kalau macam tu dia kira batal lah. Baik. Itu bab yang pertama, perkara yang membatalkan wuduk, iaitu keluar sesuatu daripada dua jalan. Okey, boleh? Baru satu bab dekat sejam kita urai. Tu yang lambat tu, 5 bulan tak habis lagi bab wuduk. Tapi tak apa, kita pergi slow-slow Jangan laju-laju sangat, kita pergi slow-slow. Yang kedua, kata mazhab Syafi'i, yang membatalkan wuduk ialah tidur. Tidur yang tidak tetap, dalam bahasa Melayu dia panggil apa? Tidak tetap papan punggung. Maknanya dia tidur dalam keadaan baring, ataupun mengiring, ataupun sujud. Nongging lah. Kalau tidur jenis macam ni ikut mazhab Syafi'i, batal wuduk. Katalah dia tidur kan, dia tidur dalam keadaan duduk, bangkit-bangkit sedar dah menongging dah. Kan? Batal wuduk. Sebab apa batal wuduk? Sebab dia kata, mazhab Syafi'i ada hadis yang sahih. Kita baca kita baca hadis dalam kitab. Dia kata, mana tadi? Okey. An-naum ghairu mutamakkin. Tidur orang yang tidak tetap punggung dia. Wa tamakkun ay yakuna jalisan wa maq'adatuhu multasiqatun bil ard. Orang yang tidur tetap papan punggung ni ialah orang tidur duduk yang mana punggung dia tu, tempat duduk dia tu betul-betul melekat dekat bumi, dekat lantai. Faham tak? Itu syarat nak bagi tidur duduk ni, mesti punggung dia betul-betul melekat dekat lantai. Tak kira lah lantai rumah ke, lantai apa, kursi ke, yang penting tertutup. Sebab biasa orang tidur duduk ni, kalau dia nak kentut pun dia terpaksa adjust sikit. So tengok, yang ada adjust tu mesti tengah buang kan. Kalau duduk macam tu dia memang tak boleh buang. Kecuali kalau kerusi tu berlubang bawah. Dia duduk kursi tu tapi ada lubang betul-betul tempat keluar angin tu. Yang tu tidak dikira tetap papan punggung lah, sebab berkemungkinan angin keluar. Boleh faham? Okey. Wa ghairu tamakkun ay yakuna hunaka tajafin baina maq'adatihi wal ard. Dia kata yang tidak tetap ini ialah apabila ada jarak di antara punggung dia dengan lantai. Sebab tu saya kata tadi, kalau kursi tu berlubang, betul-betul tempat keluar angin tu berlubang, so kalau dia tidur batal lah. Kan ada kursi yang dijual untuk orang yang sakit lutut kan, dia tak boleh nak buang air cangkung, so dia jual kursi tu, duduk atas kursi tu, keluar ke bawah kan. Ada jual kursi tu untuk orang tua kan, sebab kalau dia duduk cangkung nanti dia tak boleh bangun dah, jadi jual kursi tu. Yang tu kalau tidur atas tu memang batal lah. Tapi kalau tidur tengah buang air besar memang batal lah, sebab bukan kentut lagi dah, semua benda keluar. Okey, ini mazhab Syafi'i. Apa dalil dia? Tengok dia kata, hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama falyatawadda, hadis riwayat Abu Daud. Sesiapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Hadis ini juga dhaif. Hadis yang sahih ialah hadis ni, wa amma man nama ala hay'ati mutamakkin fala yanqudu wudu'uhu ataupun fala yantaqidu wudu'uhu li'annahu yash'ur bima yakhruju minhu wa dalla ala hadha ma rawahu Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis salah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu thumma jaa fa shalla bihim.
Hadis riwayat Muslim daripada Anas bin Malik, apabila didirikan salat, Nabi SAW tengah bercakap dengan seorang lelaki. Yunaji, daripada perkataan munajat. Sebab itu kita dengan Tuhan, bila malam-malam kita berdoa merintih pada Tuhan, dipanggil munajat, kerana kita bersendiri dengan Tuhan. Maka Nabi bersendiri dengan lelaki tu. Dua orang cakap, sahabat yang lain semua pakat tidur. Bila qamat aja, yang tidur tu semua pakat bangkit, semua salat. Tak disebut dalam hadis ni ambil wuduk. Kalau perlu ambil wuduk, Nabi dah cakap pada orang yang tidur tadi, hampa tidur kan? Pergi ambil wuduk. Maka mazhab Syafi'i kata, orang yang tidur dalam masjid ni bukan tidur baring, mengiring, menonggeng, tak. Orang tidur dalam masjid ni biasa dia dalam keadaan i'tikaf, maka dia duduk dalam keadaan iftirash, dia duduk dalam keadaan mutawarrik, duduk tahiyat akhir, ataupun dia duduk dalam keadaan mutarabbi', dia duduk keadaan apa ni, bersila. Biasanya orang duduk dalam masjid tertidur gitu kan. Apa lagi dalilnya? Dalilnya ialah hadis riwayat Bukhari daripada Anas juga, katanya, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun thumma yusallun wa la yatawaddaun. Sahabat Nabi ni tidur, kemudian mereka salat dan tidak berwuduk. Di mana? Bila mereka berada dalam masjid. Bila berada dalam masjid. Dalam ada riwayat lain sebut takhfaqu ru'usuhum. Mereka tidur tu dalam keadaan tersengguk-sengguk. Maknanya bukan tidur. Dia bukan tidur baring lah. Ada orang tidur baring tersengguk? Tak ada. Mana dia tidur baring? Itu kalau mimpi headbanging. Tentulah kan. Sekonsert semalam dia lupa nak buang memori dia kan. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Ada sebahagian pendapat, dia dalam masalah ni ada 6 pendapat. Tentang tidur ni batal wuduk ke tak, ada 6 pendapat ulama. Ada yang kata kalau tidur nyenyak baru batal. Kalau tidur sikit-sikit tak batal. Guna dalil yang sama, iaitu tersengguk-sengguk. Sebab orang yang tidur tersengguk-sengguk dia tak lena mana. Ada yang kata gitu. Ada yang kata tidur tak batal langsung. Sebab guna hadis yang sama, hadis yang tadi. Sahabat tu tidur, dia tak beritahu pun tidur macam mana. Tidur duduk ke, tidur baring ke, yang penting tidur. Dan Nabi tak kata, siapa yang tidur baring tadi, tolong ambil wuduk semula. Dia tak kata. So hadis ni umum, kena pakai umum. Sebab tu hadis yang sama kadang-kadang boleh membawa pemahaman yang berbeza. Ada yang kata kalau tidur dalam keadaan rukuk, sujud, tidur macam mana? Hanafi, dia kata kalau tidur macam orang salat, tidur dalam keadaan duduk antara dua sujud iftirash, tidur dalam keadaan mutawarrik, duduk tahiyat akhir, ataupun tidur dalam keadaan sujud, tidur dalam keadaan rukuk, tidak membatalkan wuduk. Tidur selain daripada tu, batal wuduk. Ada satu mazhab, mazhab Ahmad kata kalau tidur dalam keadaan sujud batal ataupun rukuk, sebab lagi senang angin nak keluar. Tapi saya tengok dalam banyak-banyak riwayat, dalam banyak-banyak pandangan ni, pandangan Syafi'i agak kuat lah. Sebab bila kita tidur kan, dan tidur tu mustaghriq, tidur tu memang tidur yang betul-betul lena kan, kita tak sedar apa yang berlaku, dan kita tak sedar pun kadang-kadang kita terkentut. Tengok-tengok esok pagi kawan-kawan cakap, kentut, dahsyat. Bila kentut? Kita pun tak sedar kan. Jadi kalau kita tidur duduk, paling tidak ada kebarangkalian untuk tak keluar lah. Ada kebarangkalian untuk tak keluar. Jadi pandangan Syafi'i adalah pandangan yang tepat, hampir kepada kebenaran dalam isu ni. Wallahu ta'ala alam. Okey, baru 2, 10.30 dah. Ada soalan? Kalau ikut mazhab Hanafi ada. Tapi kalau ikut Syafi'i tak kisah. Sandar ke tak sandar, yang penting papan punggung tu betul-betul melekat dekat lantai. Macam yang sunnah tidur lepas sembahyang qabliyah subuh tu macam mana? Tapi terlewat, bangun masa dah habis sembahyang subuh. Kalau dia jenis macam tu, tidur mati, tak ada tidur lah. Tidur tu pun sunat Yang kata wajib ni zahiri je.
Yang kata kena baring kejap lepas qabliyah ni zahiri ya. Majoriti dia kata sunat kan. Tapi kalau kita yakin kan, aku ni kalau tidur memang lebuh lah, jangan duduk baring lah. Kalau dijaga tu batal wuduk. Kalau ikut mazhab Syafi'i tadi batal lah kalau dia tidur baring. Lagi ada soalan? Dia kena baring yang tak ada yang melentang. Ha? Melentang. Kalau melentang pun dikira tidak tetap papan bangun juga. Sebab dubur kita, kalau kita melentang, dubur kita bukan berada di lantai. Betul? Ha. Ada soalan? Tak ada? Hari ni tak banyak soalan. Sebab hujan kan? Hujan jadi dia apa? Gigabyte tak apa map tak berlaju. Okey. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.